Berlatar di sebuah sekolah dasar saat pembagian rapot siswa sedang dilakukan, kisah akan berfokus pada Pak Kumis yang tampak senang dengan nilai rapot anaknya yang tinggi-tinggi, namun seketika wajahnya berubah menjadi baketut setelah mengetahui jika juara satu justru diraih oleh siswa lain yang duduk bersebelahan dengan anak di sampingnya. Tak lama, muncullah berita mengejutkan di televisi bahwa si juara satu telah meninggal dunia. Menurut hasil pemeriksaan medis, dia meninggal akibat keracunan. Namun sampai sejauh ini, polisi masih belum mengetahui jika ternyata pelakunya adalah Pak Kumis karena merasa iri, dengki, dan tak terima ketika ada orang lain yang menyaingi anaknya dalam hal apapun. Ini life-la எப்பவும் நீ நம்பர் ஒன்னா தான் இருக்கணும். அதுக்கு எந்த தடை வந்தாலும் don't care. சரிங்கப்பா, இனிமேல் நான் தான் எப்பவுமே நம்பர் 1-ஆ இருப்பேன். Di tempat lain, ada seorang siswa bernama Rama yang sempat mengeluh karena tak memiliki ayah seperti siswa kebanyakan pada umumnya. Beruntung sang ibu dengan bijak memberikan sebuah nasihat bahwa kebahagiaan tidak akan datang ketika hidup terlalu memandang ke atas, apalagi tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. வாழ்க்கையில எப்பவுமே நம்மளுக்கு மேல உள்ளவங்களை பார்த்தா நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியாது. சரிங்கம்மா. Beberapa tahun kemudian, sejenak kita akan diperlihatkan pada seorang mahasiswa yang meregang nyawa setelah menjatuhkan diri dari atap kampus, dan selanjutnya kita pun akan dibawa ke sebuah persidangan di mana seorang pengacara memohon agar status tahanan rumah dari kliennya dicabut karena dia adalah seorang terpandang. Namun majelis hakim menolak permohonan ini hingga pihak korban memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pekan depan. வழக்கு போட்ட நபர் இப்போ வரது வீக்கெண்ட்னால ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு சாதகமாக வழக்கை தள்ளுபடி செஞ்சிருவோம். அது நடக்கிற வரைக்கும் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டை ரத்து பண்ண முடியாது. Beralih ke sebuah rumah mewah, dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang pria bernama Gautam. Dialah yang berstatus sebagai terdakwa pada kasus tersebut, dan perempuan ini adalah istrinya yang biasa dipanggil Madam. Menyikapi hasil keputusan sidang yang disampaikan Madam barusan, Gautam mewanti-wanti agar jangan sampai pihak korban bersaksi pada persidangan kedua nanti. மலர் சாட்சி சொல்ல வரக்கூடாது. Maka dari itulah pencarian terhadap saksi pun dilakukan dengan menginterogasi seorang penjaga asrama yang sudah babak belur akibat penyiksaan. Namun alih-alih buka suara, si penjaga malah mengancam balik Gautam bahwa saat ini si saksi justru sedang mencari seseorang untuk menghabisinya sehingga... Dan inilah saksi dimaksud yang bernama, kita sebut saja Laksmi. Dia dihimbau oleh pengacaranya agar tetap berhati-hati karena Gautam merupakan orang berduit yang pastinya tidak akan tinggal diam untuk memenangkan kasusnya. Dan benar saja, puluhan preman dikumpulkan di sebuah gedung di mana uang sebanyak 10 korek telah disediakan Gautam bagi siapa saja yang berhasil menangkap Laksmi dalam waktu 24 jam. பொண்ணமாக்கி போட்டோ எடுத்து அனுப்புறவங்களுக்கு 10 கோடியும் நான் தரேன். ஆனா ஒரு கண்டிஷன், நாளைக்குள்ளே வெங்கல் கிடைக்கணும். Untuk mengantisipasi hal tak diinginkan, Laksmi bersama sahabatnya pergi ke sebuah klub tinju di mana seorang atlet pendatang baru yang dikenal dengan julukan Rambo tengah berjibaku menghadapi sang lawan yang bernama Martin. Namun dalam hitungan detik saja, Rambo berhasil menjatuhkannya saat itu juga. Tak hanya para petarung dan jajaran panitia, di sana juga hadir seorang inspektur mata duitan yang selalu datang untuk mengambil jatah keamanan, sehingga tak heran dia begitu dikenal dengan semua petarung, termasuk sosok monster paling mematikan bernama Baskar yang tak lain adalah adik dari si Martin itu sendiri. You know one thing, நீ அடிச்சது பாம் பாஸ்கரோட அண்ணனை. Di balik profesinya sebagai atlet tinju bebas yang sangat ditakuti lawan saat di atas ring, ternyata Rambo adalah sosok pemuda yang bersahaja dan baik hati. Diketahui ada sekitar 200 anak yatim piatu dari sebuah panti asuhan yang kekurangan dana yang kini sudah menjadi prioritas dan tanggung jawab Rambo sepenuhnya.
இனிமே இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் என் பிள்ளைங்க மாதிரி. Di sisi lain, Laksmi yang semula berniat untuk menjadikan Rambo sebagai tim pengamanan dalam mengawal kasusnya, terpaksa harus mengurungkan kembali niatnya. Bukan apa-apa, Laksmi hanya takut jika nanti terjadi apa-apa terhadap Rambo karena pastinya akan berdampak juga bagi semua anak-anak panti asuhan tersebut. Sementara itu, Baskar mendapat informasi bahwa Laksmi sempat terlihat di sebuah panti asuhan, lantas meminta bantuan inspektur untuk menunjukkan titik lokasinya. Namun begitu mendengar angka 10 krore, si inspektur yang sudah sangat identik dengan uang, apalagi dalam jumlah besar, langsung mengeluarkan akal bulusnya, yakni mencuri informasi si Baskar dan mendatangi panti tersebut secara diam-diam. இந்த பொண்ணு இங்க தானே இருக்கு. சார் இந்த பொண்ணு ஒரு நாள் அதுக்கு பிறந்த நாள்னு ஆசிரமத்துக்கு ஒரு நாள் வந்துச்சு சார். ஆசிரமத்துக்கு ஏதாவது பண்ணட்டுமான்னு கேட்டுச்சு. Naas, si inspektur gagal mendapatkan Laksmi. Ternyata Laksmi hanya mampir di sana untuk memberikan santunan pas hari ulang tahunnya. Beruntung ada kabar baik dari bagian informasi bahwa saat ini Laksmi tinggal di sebuah asrama kampus. Namun saat dicek keberadaannya, Baskar ternyata sudah lebih dulu membawanya dari sana. அப்படி என்னாச்சு? எங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு பாஸ்கர் என்ற ரவுடி கிட்னாப் பண்ணிட்டான் சார். Sadar bahwa Baskar bukanlah orang yang mudah ditangkap, apalagi inspektur sering ngapit udu darinya, maka yang terpikir oleh inspektur sekarang adalah memanfaatkan Rambo yang saat ini tampak sedang menjalani sebuah pertarungan. Selesai dari pertarungan itulah, Rambo langsung menggunakan uangnya untuk membayar tunggakan sewa rumah yang ditempati bersama anak-anak panti. Namun karena si pemilik sedang sangat butuh uang untuk biaya pernikahan putrinya, mau tidak mau, Rambo harus meninggalkan rumah tersebut karena akan segera dijual. நீங்க இருக்கிற இடத்த வித்தாதான் என்னால கல்யாணத்தை நடத்த முடியும். தம்பி, அதை கொஞ்சம் காலி பண்ணி கொடுத்துறீங்களா? Cukup sulit bagi Rambo untuk mendapatkan rumah pengganti karena dari sekian banyak orang yang telah dia datangi, tak satu pun yang menyewakan rumahnya untuk panti asuhan. Sampai akhirnya Rambo kembali memohon kepada si pemilik yang akhirnya bersedia menjual rumahnya kepada Rambo seharga 2 krore walaupun baru akan dibayar 6 bulan ke depan. சரி தம்பி, 5 மாசம் இல்ல 6 மாசம் கூட எடுத்துங்க. Alhasil, Rambo mempunyai utang 2 krore yang harus dilunasi dalam jatuh tempo tersebut. Tanpa banyak berpikir, ia pun langsung menemui si pemilik klub, kita sebut saja Sarwan, berharap mendapat pinjaman uang. Namun di luar ekspektasi, si Sarwan malah menye-menye dengan nada ejekan sehingga meski sedang dalam kesulitan, Rambo tidak serta-merta menerima tawaran inspektur yang bahkan siap memberinya 2 krore secara tunai. Namun tiba-tiba ia mendengar informasi bahwa 3 anak pantinya ditahan pihak sekolah karena telat membayar SPP. Daripada anak-anak panti berhenti belajar, apalagi putus sekolah, akhirnya ia pun bersedia mengambil tawaran tersebut. படிப்பு தான் முக்கியம் நீ நினைக்கிற, பணம் தான் முக்கியம்னு பள்ளிக்கூடத்துக்காரன் நினைக்கிறான். இங்க பணம் தான் மாப்பிள்ள எல்லாம். இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஃபோனை போடுறான். Mendapat info bahwa Rambo akan datang, Baskar yang terlalu percaya diri sepertinya sangat optimis untuk langsung memberi Rambo pelajaran. Padahal tanpa ia ketahui, puluhan anak buahnya sudah ditaklukkan terlebih dahulu sehingga selesai menghabisi mereka yang masih tersisa, akhirnya Rambo berhadapan langsung dengan si Baskar ini. Namun meskipun dia dikenal sebagai preman yang sangat garang, jangkung badag, dan juga jembrosan, Baskar berhasil ditumbangkan tanpa ada sedikit pun perlawanan. சொல்லுங்க சார். அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டியாமா? இங்கே தான் சார். Akhirnya Rambo menyerahkan Laksmi pada inspektur untuk mendapatkan semua bayarannya. Meski di sisi lain, si Madam nampak heran dengan si Baskar yang justru malah takluk oleh anak baru yang bahkan si Madam sendiri pun belum mengenalinya. Trust me, the girl is with me. நான் சொல்ற லொகேஷனுக்கு பணத்தோட வந்து சேர்ந்துருங்க. அங்க பொண்ணை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன்.
berlokasi di sebuah rumah kosong yang telah ditentukan. Si madam dan rombongan cukup dibuat bingung karena tak ada seorang pun di sana. Ketika menghubungi ulang si inspektur untuk memastikan tempatnya, ternyata yang bicara bukanlah si inspektur, melainkan si Rambo sendiri yang ingin mendapatkan 10 rupiahnya secara utuh tanpa dipotong pajak oleh kepolisian. இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசினபடி 10 கோடியை கொடுத்துட்டு பொண்ணை கூட்டிட்டு போங்க. பணத்தை எடுத்துட்டு எங்க வரணும்? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, லொகேஷனை ஷேர் பண்றேன். Setibanya di lokasi transaksi kedua, Rambo masih saja belum bisa ditemui untuk menyerahkan Laksmi. Bukan berarti dia ingkar janji, malahan dia bahkan sudah berada di sana sejak awal. Namun untuk saat ini, Rambo lebih memilih untuk mengambil bayaran yang lebih tinggi karena Laksmi yang sudah mengetahui tujuan moral di balik tindakan Rambo sekarang sampai berani untuk membayar dia 2 kali lipatnya. நான் உங்களுக்கு 20 கோடி ரூபாய் தரேன். எப்படியாச்சும் நாளைக்கு காலையில் 9 மணிக்குள்ள என்னை திருச்சி கோர்ட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்களேன். அதான் நல்லதை பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி பணத்தையும் எடுத்துட்டு பொண்ணையும் கூட்டு வந்துட்டேன். Sadar bahwa penculik Laksmi tidak semudah yang dibayangkan, akhirnya si madam melaporkan masalahnya kepada Gautam yang kemudian datang menemuinya di sebuah hotel. Dan setelah mengetahui jika Rambo adalah atlet tinju bebas yang belum terkalahkan di daerah asalnya, Gautam seketika terpancing. Bagaimana tidak, Gautam adalah sosok siswa di awal film yang secara tidak langsung telah diajarkan angkuh dan sombong oleh sang ayah. சாதாரண பாக்ஸர் இல்லை கௌதம். சவுத் இந்தியாவிலேருந்து டெல்லிக்கு போன ஒரே ஒரு பெஸ்ட் கிக் பாக்ஸர். Gautam yang juga merupakan seorang petinju tak terima ketika ada orang lain yang mengungguli kehebatannya. Berbeda dengan Rambo alias Rama yang justru sering diajarkan untuk merendah. Namun ketika Gautam ingin menyelesaikan dengan pertarungan, maka dengan senang hati Rambo pun akan selalu siap untuk menghadapinya. இல்ல சண்டை தானா, அப்புறம் உங்க இஷ்டம் பாஸ். சமாதானமா போறதுக்கெல்லாம் வழி இல்ல ராம்போ, சண்டை தான். Terkait persidangan kedua yang akan digelar beberapa hari lagi, Gautam bersama keronco-keronco termasuk si Baskar mulai menyusun rencana agar supaya Laksmi tidak bisa hadir memberikan kesaksian di persidangan, di mana mereka sudah punya cara untuk bisa menghentikannya. அவனை விடக்கூடாது சார், விட்டுறவே கூடாது. டோல்கேட் தாண்டி வரும்போது வண்டியை நிப்பாட்டி செக் பண்ண சொல்லு. Di sisi lain, anak, istri, dan cucu si inspektur ditahan oleh Sarwan sebagai jaminan atas 2 klore yang gagal menjadi 5 kali lipat gara-gara Rambo. Beruntung, inspektur mendapat kabar baik dari si Rambo itu sendiri yang akan mengembalikan uang tersebut asalkan si inspektur bersedia membantunya saat ini. Dai, எனக்கு டைம் மாறிடுச்சு, 10 நிமிஷத்துல வரேன் பணத்தோட. Tepat di hari persidangan yang akan digelar itulah terlihat Baskar CS sudah berada di pintu tol untuk memeriksa setiap mobil yang lewat, dan atas bantuan peran dari si inspektur, akhirnya mereka pun berhasil disingkirkan sehingga Rambo dan Laksmi pun bisa melewati pintu tol dengan aman. Setelah terbukti gagal dengan rencana pertama, Gautam hendak akan menjadikan anak-anak panti sebagai jaminan agar Rambo dan Laksmi menyerah. Tapi lagi dan lagi, mereka dibuat gigit jari dengan kenyataan yang terjadi karena faktanya Rambo telah membawa semua anak-anak panti bersamaan dengan kepergiannya tadi. மேடம், ஆசிரமம் ஃபுல்லாக நல்லா தேடி பார்த்துட்டோம், யாரும் இல்லை மேடம். கௌதம், ஆசிரமத்தில் யாருமே இல்லையா? Tak ingin gagal untuk kesekian kalinya, Gautam mulai mengajak Rambo untuk bekerja sama, di mana ia bersedia membayarnya sebanyak 100 krore untuk menyerahkan Laksmi. Tak habis pikir dengan pertaruhan uang yang terjadi, akhirnya Rambo bertanya kepada Laksmi terkait apa yang jadi inti permasalahan antara dia dan si Gautam ini. அவன் இங்க 500க்கும் 1000த்துக்கே சிங்கி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஆமா, முதல்ல உங்க 2 பேருக்கு என்ன பிரச்சனை? என்னை கொல்லணும்னு விரட்டுறது வேற யாரும் இல்லை, என் கூட பிறந்த என் அண்ணன் தான். Ternyata Gautam adalah saudara kandung Laksmi sendiri. Mereka sama-sama mengelola sebuah universitas ternama di India Selatan yang didirikan Pak Kumis, yakni ayahnya. Namun sayang, ambisi Gautam untuk membawa lembaga ini meraih peringkat 1 terbaik di seluruh India hanya mampu sampai di urutan ke-5 saja. காரணம் எங்கள் அண்ணன் கௌதம். Di tengah gencarnya usaha untuk menaikkan pamor lembaga yang sedang dilakukan, muncul permasalahan di internal lembaga yang berimbas pada tewasnya seorang mahasiswi seperti pada adegan di awal film tadi. எங்கள் அண்ணன் கோவப்பட்டு அதை விசாரிக்கிறப்ப தான் அந்த பொண்ணு பேசின வீடியோ ஆதாரம் ஒன்று கிடைச்சது. வாழ்க்கையில் பெரிய படிப்பு படிச்சு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணுன்னு தான்.
Standar kualifikasi yang cukup tinggi membuat tidak sembarangan orang bisa kuliah di lembaga ini. Rupanya persoalan itu justru dimanfaatkan oleh Pak Kumis yang sedang khilaf sehingga ditemukan bukti video sebuah adegan tidak senonoh Pak Kumis terhadap mahasiswi tadi yang rela diperlakukan seperti itu demi mendapat kesempatan berkuliah di tempat tersebut. Usut punya usut, ada salah satu dari pengelola yang merekam adegan tersebut. Dia bernama Babu, di mana ia sengaja mendokumentasikannya untuk menjebak Pak Kumis demi sebuah tujuan tertentu. பொண்ணொன்னா எடுத்து விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல அந்த குருமூர்த்தி கிட்ட வித்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. Lambat laun persoalan ini pun sampai kepada Gautam. Namun alih-alih diselesaikan secara bijak, Gautam justru mengacu pada cara kotor yang dulu sang ayah lakukan agar dirinya mendapat peringkat 1. Dan untuk sekarang, demi ambisinya menaikkan peringkat lembaga ini, Gautam menjadikan nyawa sang ayah sendiri sebagai tumbalnya. நான் எப்படிப்பா நம்பர் 1 இருக்க முடியும்? நம்பர் 1ங்கிற இடத்தை தவிக்கிறதுக்கு எங்க அப்பனா இருந்தாலும் பலி கொடுப்பேன். Laksmi yang sudah mengetahui semuanya meminta Gautam agar mengakui kesalahan dan menyerahkan diri terhadap pihak kepolisian karena jika tidak maka Laksmi sendirilah yang akan membongkarnya. நீ உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு சரண்டர் ஆயிரு, இல்லைன்னா நானே போலீஸ்ட்ட உண்மையை சொல்லிடுவேன். Selesai dengan semua penjelasan dari Laksmi, Rambo langsung menghubungi Gautam untuk menyatakan sikapnya bahwa ia menolak tawaran uang 100 crore tersebut dan lebih memilih untuk membela Laksmi, tak peduli dengan apapun yang akan Gautam lakukan setelahnya. இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆக்க விட மாட்டேன். Merasa jika masalah justru semakin bertambah serius, Gautam menyerahkan bergepok-gepok uang untuk merekrut preman sebanyak mungkin, termasuk memanggil seorang sobat dari si Rambo itu sendiri, di mana ia yang tengah membutuhkan uang dan tak mendapatkannya dari Rambo, memilih menjual informasi keberadaan Rambo sekarang dengan sejumlah uang yang dia butuhkan. சரிடா. தோரங்குறிச்சிக்கு முன்னாடி இருக்கிற நல்லூர் போட்டல்ல இருக்கான், போய் தூக்கிங்க. Belum kering di ludah bibir Laksmi, usai menyampaikan kekhawatirannya, tiba-tiba rombongan preman rekrutan Baskar datang dengan senjata tajam berkarat. Namun meskipun hanya seorang diri, Rambo tak sedikit pun terlihat gentar untuk menghadapinya dan... Itulah resiko mengusik amarah seorang ahli bela diri yang betapapun gencar dan brutalnya serangan demi serangan sama sekali tidak menimbulkan dampak yang berarti kecuali menjadi bumerang mematikan bagi mereka sendiri. Sejenak Laksmi tertegun dengan sikap Rambo yang begitu baik pada si sobat yang jelas-jelas telah berkhianat tanpa sadar. Ternyata Rambo sendiri yang menyuruh si sobat melakukan ini. Selain karena tidak bisa memberi uang yang si sobat inginkan, dia juga tahu bahwa si Baskar CS inilah yang nantinya akan mencegat mereka saat memasuki gerbang tol. நண்பனுக்காக நாம தப்பு பண்ணலாம், ஆனா நண்பனை தப்பு பண்ண விடக்கூடாதுல்ல. Ya, sudah jatuh malah tertimpa tangga pula. Setelah menelan kegagalan yang hampir tak terhitung, ini Gautam harus menerima tuntutan dari pengacara pihak korban yang tidak akan menunda persidangan. Sehingga akhirnya Gautam pun datang memenuhi panggilan dengan kawalan puluhan preman yang sudah berada di beberapa titik menuju ruangan sidang. Sementara untuk pengacaranya sendiri, dia terlihat tegang karena sudah pesimis untuk bisa menang. Tapi di sisi lain, Gautam masih bisa sedikit tenang. Dia yakin bahwa Laksmi tidak akan pernah datang. Kalaupun ia datang, maka dia sendiri yang akan turun tangan untuk menghadangnya. இத்தனை பேத்தை தாண்டி அவங்களால உள்ள வர முடியாது. Bermenit-menit menunggu, hakim belum juga datang, apalagi Laksmi, melainkan ada telepon dari kepolisian bahwa sudah keluar surat penangkapan untuk Gautam yang ternyata Laksmi sengaja mendatangi hakim beserta semua bukti tentang Gautam seperti melanggar prosedur sebagai tahanan rumah dan adanya bukti rekaman video saat dia menghabisi nyawa si penjaga asrama tersebut.
இவங்களை எங்கன்னு கேட்டு செக்யூரிட்டியை சித்திரவதை பண்ணி கொண்ட வீடியோ சார். Setelah berhasil memenangkan kasus ini, Laksmi berniat memenuhi keinginan Gautam yang sempat berpesan untuk bertanding melawan Rambo secara profesional karena walau bagaimanapun, Gautam tetap ingin membuktikan jika dialah atlet tinju terbaik India yang tidak akan pernah terkalahkan. Di sisi lain, Laksmi juga meyakinkan jika pertarungan ini akan menjadi tebusan atas dosa-dosa Gautam terhadap Rambo, sekaligus membuktikan pencapaian atas hidup Rambo sendiri dan pertarungan pun terjadi. Sayang seribu sayang, ambisi Gautam untuk memenangkan pertandingan ini tidak berjalan dengan mulus bukan tanpa alasan. Ternyata skill Rambo dalam hal ini justru jauh lebih baik sampai akhirnya setelah menelan kekalahan dari pertandingan barusan, Gautam pun ditetapkan sebagai terpidana atas kasus pembunuhan terhadap keluarganya. Sementara untuk Laksmi sendiri, ia resmi menggantikan posisi Gautam sebagai ketua lembaga. Bahkan Laksmi juga menyerahkan semua bangunan panti yang baru, sehingga kini Rambo sudah tak perlu repot-repot lagi memikirkan uang untuk membayar sewaannya. Tamat. Ending yang cukup merambokan. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah di atas langit masih ada langit. Adios.